Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Hari ni aku nak bercakap lagi. Sebelum tu, aku nak bagi tahu kat sini, semalam aku dapat mesej daripada kawan aku. Kira kawan baik jugalah. Dia merayu kat aku supaya minta maaf kepada orang-orang tabligh. Aku tanya kat dia, kau nak suruh aku minta maaf kat tabligh yang degil-degil, yang jahat macam setan tu ke atau apa? Bukan bang. Abang just bagi penjelasan kepada mereka, sebab banyak dia orang ni dah baca tapi tak faham. Jadi abang jelaskan pada mereka tentang maksud posting abang tu merujuk kepada tabligh yang mana. Jadi aku pun ada buat selingan-selingan posting di dalam Facebook. Siapa yang boleh baca, baca. Siapa tak boleh baca, ni dengar video ni. Baca betul-betul ayat posting aku tu, merujuk kepada tabligh yang jenis macam mana. Tabligh ni, yang maksud dalam posting tu adalah yang degil, jahat macam setan, tak nak pergi hospital, sehingga menyebabkan polis terpaksa lancarkan ops memburu dia orang ni. Faham tak? Bukan tabligh-tabligh yang ikut taat pada perintah kerajaan tu. Faham? Jadi untuk musuh-musuh Jebat, orang-orang yang menjadi hater kepada Jebat, dia ambil kesempatan lah dekat situ. Jadi dia baca posting aku tu, dia baca setakat tabligh tu saja. Jadi dia bakar semua jemaah tabligh supaya Jebat menghentam tabligh. Padahal yang aku hentam tu tabligh-tabligh yang degil tu. Adakah menjadi kesalahan kepada aku untuk menggesa kerajaan mengambil tindakan serius tanpa budi bicara terhadap pendegil-pendegil yang tak nak pergi hospital tu, sampai kerajaan terpaksa arahkan polis buru dia orang ni? Tak salah. Semua rakyat Malaysia pun akan gesa kerajaan benda yang sama. Sebab apa? Bahaya. Faham tak? Jadi kawan aku ni dia suruh aku bagi penjelasan. So untuk mana-mana mamat-mamat yang meroyan melantun 2-3 hari ni, hanya kerana aku buat posting hentam tabligh-tabligh yang gila babi tu, yang degil tak nak pergi hospital tu, aku nak bagi tahu kat korang, korang ni yang melantun-lantun ni sokong ke tabligh-tabligh yang jahat macam setan tu, yang tak nak pergi hospital tu? Tak sokong kan? Kalau tak sokong, kalau jom kita sama-sama hentam puak-puak tabligh yang bodoh tu. Dia pertama merosakkan nama tabligh tu sendiri. Yang kedua, membahayakan nyawa orang lain. Hari ni kita diberitahu seko lagi tabligh kena tangkap dekat Surau Putrajaya. Tahu tak jarak surau tu dengan hospital tu jarak jalan kaki. Kenapa dia tak pergi hospital? Nampak tak degilnya dia ni? Kenapa dia tak nak pergi hospital? Lepas tu dia duduk kat situ dah 10 hari dan polis baru dapat tangkap dia. Dalam 10 hari tu dia makan, tidur, duduk kat situ, pergi pasar raya berdekatan apa semua tahu. Kau nampak tak betapa bahayanya dia ni? Nampak kan? Inilah maksud aku, tabligh yang aku gesa kerajaan ambil tindakan tanpa budi bicara ni. Nak tunggu berapa orang mati lagi baru kita ni nak maki hamun tabligh-tabligh yang bodoh ni? Faham tak? Bukan semua tabligh. Aku cakap tabligh yang degil, jahat macam setan. Memang jahat lah. Dia dah tahu bahaya kat orang, dia duduk lagi macam tu, tak nak pergi hospital, tak nak serah diri lagi. Fikir-fikir kan? Tak kena kat keluarga korang, tak kena kat jiran korang, tak apalah. Kalau kena, kalau seluruh keturunan tabligh tu nanti korang sumpah nanti. So untuk orang-orang yang tersentap, terasa baca tak berapa pandai, bila baca tak faham, yang ni aku minta maaf kan kau. Pasal apa? Aku buat video tu aku tak terfikir pula ada rakyat Malaysia yang macam tu, yang dia dah baca pun dia tak faham. Semalam aku siap bagi gambar, dah baca tak faham, aku bagi gambar. Lukis lah tu, lukis pula. Lukis pun kalau tak faham lagi, aku tak tahu lah nak buat apa dengan korang ni semua. Sampai macam tu sekali bengapnya. Ingat, aku bagi tahu sini, tabligh yang aku cadangkan kepada kerajaan ambil tindakan tegas tu adalah tabligh-tabligh yang perangai macam celaka ni, yang tak nak serah diri, yang tak nak pergi hospital, yang polis duk buru ni. Faham? Yang ni lah. Kita ni duduklah rumah berkurung, jaga keselamatan, jaga kebersihan, nak pergi mana-mana takut apa semua, kawal keadaan, bantu kerajaan supaya wabak ni tidak merebak. Depa selamba je duduk kat surau public, bergaul dengan public, dalam keadaan mereka tu adalah suspek besar, suspek utama, terlibat dengan perhimpunan tabligh ni. Sepatutnya dia ada inisiatif dan rasa tanggungjawab untuk pergi hospital tu sendiri. Tak pergi ni. La ilaha illallah.
Kita duduk kat rumah macam ni, dia duduk merebakkan lagi kat luar tu. Ni yang kes Surau Putrajaya ni, aku tak tahulah berapa ramai pula lah orang nak jadi terjangkit dengan wabak ni disebabkan si tolol seko ni. So pandangan aku adalah wajar kalau dah degil sampai macam tu. Nampak tak macam mana kalau dah degil-degil jahat macam setan ni, tak nak pergi hospital ni. Kau nampak tak berapa bahayanya dekat nyawa orang lain? Ni aku nak bagi tahu dekat tablik-tablik ni. Kalau tok guru kau orang ke, maulana kau orang ke, tak ajar kau orang, mai sini aku ajar kau orang. Mai sini aku bagi tahu kat kau orang. Allah bagi kita nyawa, dia juga bagi amanah kat kita, suruh jaga nyawa kita ni. Dalam masa yang sama, dia bagi otak kat kau, suruh fikir macam mana kau nak jaga diri kau, nak jaga nyawa kau. Macam mana kau nak menghindarkan diri kau daripada bahaya. Kau bukan lembu, bukan kerbau, main langgar je semua. Kalau haiwan tu tak apalah, dia tak ada otak. Tahu tak? Beruk duduk atas pokok tu, kalau kau tala senapang kat dia, dia tak lari. Dia tengok je kau sampai dia kena tembak. Sebab dia tak ada akal. Janganlah kita ni pula berperangai macam haiwan tu. Allah bagi akal, fikirlah. Aduh, sakit hati dengar lah. Kita ni berkawal kat sini, jaga sana. Polis tu sampai berempah pulas kat blok. Hujan panas, nurse sampai lebah-lebah muka, doktor sampai mati pun ada. Nurse pun positif lah apa semua. Kadar kematian dah pergi sampai 20 lebih dah ni. Depa sikit pun tak rasa ada rasa tanggungjawab. Boleh duduk kat surau beribadah. Oh, kami tak takut Covid, kami takut Allah. Di mana tempat ada Covid, hantarkan jemaah. Lantoi. Kau belajar mana ni macam tu? Lepas tu sebarkan kat semua orang. Ada lagi tu keluar penularan. Buat solat berjemaah lah apa semua ni. Ya Allah. Nak tunggu apa ni? Nak bagi budi bicara, nak bercakap secara kasih sayang lagi ni. Main bola kat padang pun boleh dah tangkap dah. Kat Penang semalam. Aku percaya kalau degil lagi macam ni, ada akhir besok memang ada yang kena tembak ni besok. Kalau korang degil lagi, mesti ada kena tembak ni besok. Percaya cakap aku. Kalau dah kau mengancam keselamatan masyarakat, nyawa orang apa semua, dengan degil, bawa penularan wabak ni semua merata-rata, aku rasa, aku percaya satu hari mesti kedengaran satu berita ada yang dah kena tembak. So fikir-fikirkan orang lain sama. Hidup dalam Malaysia ni, masyarakat kena ambil berat. Bahaya. Yang menteri-menteri pun tolonglah buat bersuara sikit. Bagi pendidikan, bagi kefahaman, bagi kesedaran pada masyarakat bahayanya Covid ni. Keep telling. Masyarakat Melayu ni dia lembab sikit. Dia bagi dia baca pun dia tak faham. Kau type susunan ayat pun dia tak faham. Kadang-kadang dah bagi ayat tak faham, cakap tak faham juga, bagi lukis gambar pun tak faham juga. Ni masalah kita ni. Jadi tolong fikir-fikirkan. Tu lagi sekali aku ulang ni, harapan kawan aku. Suruh bagilah orang-orang yang merajuk, tersentap, terasa tu semua, minta maaf lah kat dia orang. Sebab apa? Dia orang terasa tu bang. Tak apa, jebat dah ke dia gentleman punya. Aku orang yang sangat bijak punya. Kalau dah korang terasa disebabkan korang sendiri yang salah faham baca posting aku tu, okey, aku minta maaf kat korang semua. Lain kali baca elok-elok, jangan salah faham cepat sangat. Rujuk. Tanya kawan-kawan, ni dia tulis ni merujuk kepada tablik yang mana. Jangan melainkan kalau korang anggap semua tablik tu semua maksum, tak ada dosa. Dalam tablik tu tak ada seko pun yang jahat, semua baik. Siapa join tablik semua baik. Termasuklah yang larikan diri, yang dah tahu kata ada positif, suspek kuat untuk dipercayai membawa jangkitan Covid ni apa semua. Termasuklah yang lari-lari ni semua pun kira maksum, tak ada dosa. Tu dia buat apa pun tak apa, biar orang lain mampu bergelimpang pun tak apa. Macam tu. Kalau korang berfikiran macam tu, macam taksub, itu aku tak tahu nak buat apa dah lah. Lantak korang lah. Tapi sebagai jebat dahaka, aku di antara Melayu yang menjadi harapan ramai masyarakat. Apa-apa sikit dia orang hantar mesej kat aku, bang tolong buat video, tolong buat video. Kuasa viral di tangan jebat dahaka pada hari ini. Hati-hati korang. Banyak Melayu lain tak reti nak bercakap. Cakap tak pandai, nak kena bubur kertas. Jebat dahaka kalau dia bercakap, tak payah pakai kertas, terus cakap saja. Tak ada elan-elan, tolong subscribe lah, apalah, tak payah. Aku tak payah buat macam tu. Aku terus cakap je, semua orang boleh dengar punya. Sebab aku bercakap benda yang orang mudah faham. So pesanan aku kepada puak-puak ni, kita tak usah ambil tahu sangatlah bab-bab sentap apa semua ni. Biar kat dia orang. Aku pun dah bagi tahu kat dia orang.
benda ni tak merujuk kepada tabligh-tabligh yang dah mengikut arahan kerajaan. Ini merujuk kepada tabligh-tabligh yang degil ni, yang jahat ni. Otak tak boleh pakai macam ni. Merujuk pada tabligh-tabligh macam ni. So, tutup cerita tu, kita sekarang ni fokus bantu kerajaan. Nyawa kita, nyawa orang-orang lain, tabligh tu juga, dia sepatutnya mengecam orang-orang tabligh yang lari tak nak pergi hospital ni, sampai polis terpaksa buru ni. Bukannya dia menyokong, bukannya dia support jenis-jenis tu. Ini dia ambil kesimpulan, oh tu geng aku, kok mana aku support. Habis tu nyawa orang lain semua mampu pergi lah, macam tu. So fikir baik-baik. Nak suruh jebat minta maaf, tak apalah, aku boleh minta maaf. Tapi aku minta maaf bukan sebab aku salah. Aku minta maaf sebab engkau orang tu salah faham. Aku nak kena ambil berat pula jiwa sensitif orang-orang yang baca ni semua. Kalau salah faham, oh aku nak kena pergi gosok bau. Oi brother, you salah faham. Baca balik, ajar dia mengeja balik. Sampai macam tu rakyat Malaysia ni nak kena bagi tahu kat dia. Tak apa. Kawan aku tu pun, dia pun baik. Dia pun minta tolong kat aku kan. Ramai orang Melayu tak faham bang. So bagi dia orang faham bang. Okey, aku bagi faham. Dah faham kan? Dah faham. Jangan merepek lagi dah. Ambil ayat secara penuh, jangan ambil sekerat. Kalau ambil sekerat, nampak kau orang tu penipu. Okey. So, kita teruskan lagi support saranan kerajaan, ikut arahan, jaga kebersihan diri. Rumah aku sendiri sediakan botol spray dekat 2 depan pintu. Siapa saja balik, spray dulu baru masuk rumah. Dah masuk rumah, terus mandi. Walaupun kau keluar sekejap. Tangan-tangan ni, mana kau nak pegang semua, kau bawa spray botol kecil tu, letak kat pinggang. Mana satu benda kau nak pegang, spray dulu baru pegang. Jaga. Tinggal kereta parking, pergi keluar beli barang, nak masuk kereta, spray dulu dekat tempat buka pintu kereta tu. Mana saja kau sentuh, spray dulu. Bancur Dettol tu dalam botol spray kecil, gantung kat pinggang. Pergi mana-mana bawa. Okey, pastikan penelitian tu dibuat. Di mana kau sentuh, di mana kau berdiri, di mana kau duduk, ambil berat. Jangan sewenang-wenangnya. Sebab kita dah tak tahu dah ni kat mana duduknya ni. Penularan ni. Ditambah pula lah dengan mangkak-mangkak tu, bodoh tu tak kerti fikir bahaya kat orang lain ni semua ni. Covid ni ada beberapa peringkat. Peringkat pertama, kedua aku difahamkan masih boleh diselamatkan. Sebab tu aku sarankan, pergi hospital cepat. Jangan sampai kau dah pergi tahap-tahap yang keempat ke 5 tu semua baru kau nak pergi hospital. Alamatnya kau balik pakai bungkus plastik larang. Pergi awal-awal sebelum terlambat. Besok ke akhirat Allah tanya kau nanti, kenapa kau abaikan nyawa kau? Kau dah tahu jangkitan tu boleh membawa maut, kenapa kau abaikan? So fikir-fikirkan. Sekian, wassalam.